Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan yang mencapai kemuncaknya kerana kedudukannya yang strategik di tengah-tengah jalur laluan perdagangan timur dan barat. Hal ini demikian kerana dari pertengahan abad ke-6 hingga abad ke-13 Masihi, ia merupakan salah satu empayar maritim terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Pengaruhnya meluas dari China di timur hingga ke Semenanjung Arab dan benua Afrika di barat. Malah, pengaruh empayarnya sampai ke Filipina dengan penemuan inskripsi Melayu kuno bernama Prestasi Keping Tembaga Laguna di Manila. Sebelum empayar menguasai Selat Sunda dan Selat Melaka, kedua-dua laluan perdagangan ini dikuasai oleh sebuah kerajaan bernama Kantoli. Kerajaan ini yang terletak di antara Kota Jambi dan Palembang di Pulau Sumatera muncul pada abad ke-5 Masihi. Tujuan penaklukan Sriwijaya ke atas negara kota Melayu adalah untuk mengawal perdagangan antarabangsa Laut Cina Selatan, laluan perdagangan maritim antara China dengan negara-negara selatan dan kemudiannya menjalur ke Timur Tengah dan Afrika. Berdasarkan tulisan Kota Kapur yang diukir pada tahun 686 yang terdapat di Pulau Bangka, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Bungkuk yang ditemui di Lampung jelas menunjukkan bahawa pada akhir abad ke-7, Sriwijaya telah berjaya memerintah selatan Sumatera, Pulau Bangka dan Pulau Belitung sehingga ke Lampung. Prasasti Kota Kapur juga menyebut bahawa Jaya Nasa melancarkan ekspedisi ketenteraan untuk menghukum tanah Jawa yang tidak mahu tunduk kepada kekuasaan Sriwijaya. Peristiwa ini mungkin berkaitan dengan runtuhnya Tarumanagara di Jawa Barat dan Holing iaitu Kalinga di Jawa Tengah. Penguasaan kerajaan Sriwijaya ke atas hampir seluruh Kepulauan Melayu membolehkannya menjalinkan hubungan antarabangsa dengan kerajaan asing. Kedudukan geografi kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara membolehkan Kepulauan Melayu menjadi pusat perdagangan antarabangsa seawal abad ke-7. Rekod China juga menunjukkan betapa rapatnya hubungan antara kedua-dua kerajaan. Banyak rekod menunjukkan kehebatan empayar sebagai pemain ekonomi utama di Asia Tenggara yang dicerminkan di China, terutamanya semasa dinasti Song. Buktinya ialah kehadiran misi perdagangan Sriwijaya ke China dan pengakuan bahawa empayar Sriwijaya adalah wakil China di Nusantara. Selain itu, seawal abad kedua dan 3 Masihi, negara kota dan kerajaan kecil telah terbentuk di sekitar Kepulauan Melayu. Malah pada kemuncaknya, rekod China menunjukkan terdapat 30 buah negara kota Melayu di seluruh tanah Melayu. Antaranya ialah Cetu, terletak di hulu Sungai Kelantan pada kurun kedua. Foloan, terletak di Kuala Berang, Terengganu pada kurun ke-12. Tantan, di sekitar Sungai Besut, Terengganu pada kurun kedua. Kolo atau Kalasapura, di sekitar kawasan antara Sungai Kelang hingga ke Sungai Muar sejak 206 sebelum Masihi sehingga 220 Masihi. Ciuci terletak di sekitar kawasan Sungai Endau dan Sungai Rompin pada kurun kedua. Hiawailu di sekitar kawasan Sungai Perak, Sungai Bernam dan Sungai Langat pada kurun tidak diketahui. Loye terletak di sekitar Sungai Johor oleh kaum Selata pada kurun tidak diketahui. Negara kota ini kemudiannya disatukan di bawah sebuah empayar bernama Sriwijaya yang mengekalkan agama Buddha sebagai agama utamanya. Daputa Hayan Sri Jayanasa, Raja pertama Sriwijaya, dipercayai mempunyai salah satu prasasti terawal dalam bahasa Melayu kuno, iaitu Prasasti Kudukan Bukit yang diukir dalam bahasa Melayu kuno. Empayar ini wujud selama 600 tahun, dari tahun 650 sehingga 1280 Masihi.
bermula dengan ekspresi penaklukan Daputa Hayan Sri Jayanasa pada abad ke-7. Empayar ini kemudiannya berkembang, menakluki pelbagai negara kota dan kerajaan kecil dan menyatukan mereka di bawah satu empayar. Salah seorang maharaja yang terkenal dalam sejarah Sriwijaya ialah Sri Indravarman. Diceritakan bahaginda pernah menulis surat kepada Khalifah Umayyah, Umar Abdul Aziz, dan menghantar seseorang ke Sriwijaya untuk mengajar agama Islam. Terdapat pendapat mengatakan bahawa baginda memeluk agama Islam. Keluasan empayar Sriwijaya mencapai kemuncaknya pada masa pemerintahan Raja Dharanindra dari dinasti Sailendra yang memerintah Sriwijaya dari Pulau Jawa sehingga dikenali sebagai pemusnah musuh perwira. Beberapa sumber primer dalam bentuk inskripsi juga telah ditemui. Prasasti tersebut menjelaskan masa pemerintahan Sriwijaya yang sangat mementingkan ajaran Buddha. Prasasti Rigor menyebutkan bagaimana penguasa Sriwijaya memerintahkan biarawan kerajaan Jayanasa untuk membina 3 buah candi di Chaya. Prasasti Ligor yang ditemui di Nakhon Si Thammarat ditulis dalam bahasa Sanskrit dan bertarikh 775 Masihi. Prasasti ini jelas menunjukkan pengaruh Sriwijaya terhadap wilayah Chaya. Menurut Prasasti Nalanda pula, dari tahun 850 hingga 860 Masihi, Raja Balaputra, pemerintah Sriwijaya ketika itu, memerintahkan pembinaan sebuah kuil di Nalanda, India. Pada tahun 1006 Masihi, pemerintah Sriwijaya mengarahkan pembinaan sebuah kuil di Nagapattinam, India, dan pada abad ke-11 Masihi, Raja Diwakara, pemerintah Sriwijaya, telah menyumbang harta untuk membaiki kuil Tao di Guangzhou, China. Menurut sejarah Melayu, Raja-Raja Melaka adalah keturunan Raja-Raja Sriwijaya Palembang. Pada masa yang sama, asas sosio-budaya Sriwijaya itu sendiri diperolehi daripada pengalaman negeri-negeri terdahulu di semenanjung Tanah Melayu seperti Pan-Pan, Tan-Tan, Langkasuka dan Kedah Tua yang ditubuhkan lebih awal daripada kerajaan ini. Hal ini dapat dipastikan sekiranya kita menyedari bahawa negeri-negeri awal semenanjung Tanah Melayu telah pun mempunyai sistem sosio-budaya dan politik yang teratur. Mereka menjalankan dasar luar yang baik, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara besar seperti Funan, Champa, China dan juga India, dan menyertai perdagangan jarak jauh antara negara timur dan barat. Kuasa Sriwijaya hampir lenyap akibat serangan mengejut ke atas kerajaan oleh Rajendra Chola pada tahun 1025 Masihi. Sejarawan berkata, salah satu punca serangan itu adalah cemburu terhadap prestij Sriwijaya sebagai kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Selain itu, mereka marah dengan bantuan kerajaan kepada Sri Lanka semasa penaklukan Sri Lanka dari tahun 966 hingga 1021 Masihi. Walau bagaimanapun, kerajaan Sriwijaya berjaya bangkit dan mendapatkan semula kedaulatannya dan untuk sementara waktu memasukkan Chola dalam sebahagian penaklukannya. Walau bagaimanapun, waktu penjajahan Chola itu tidak bertahan lama kerana jarak yang jauh antara kedua-dua negara. Tetapi ia harus menjadi pengajaran kepada mana-mana kerajaan lain untuk tidak cuba mengganggu-gugat kedaulatan kerajaan ini untuk 200 tahun lagi akan datang. Tetapi harga semua ini terlalu tinggi. Ini menyebabkan kedudukan Sriwijaya semakin lemah dan jajahan taklukannya jatuh ke tangan Majapahit, Siam dan kerajaan wilayah lain satu persatu. Akhirnya, pada tahun 1288, mereka menjadi sebahagian daripada jajahan Majapahit. Walaupun empayar itu telah lama runtuh, kerajaan Melayu Sriwijaya telah meninggalkan warisan budaya
dan sejarah yang penting di Asia Tenggara. Banyak ciri-ciri budaya, terutama agama Buddha, masih mempengaruhi Indonesia hari ini. Tapak arkeologi seperti Candi Palembang dan Candi Muara Takos menjadi saksi zaman kegemilangan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Melayu Sriwijaya ini merupakan salah satu bahagian yang penting dalam sejarah Asia Tenggara, mencerminkan keagungan tamadun dan kesannya terhadap perdagangan, agama dan budaya di rantau ini. Walaupun ia telah runtuh selama berabad-abad, warisannya masih dapat dirasai hari ini. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.